Okay, untuk soalan nombor 16, diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Okay, dia kata P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Dan P8 apabila Q25, ungkapkan P dalam sebutan Q. Okay, jadi kita tulis dulu dalam bentuk ubahan. Dia kata P berubah secara songsang. P berubah secara songsang. So, berubah secara songsang kena buat pecahan lah dengan punca kuasa 2Q. Okay. So, ini adalah dia punya tulisan dalam bentuk ubahan. Kita kena cari nilai K. Okay, kena cari nilai K. So, macam mana nak cari nilai K? Simbol ubahan ni kita tukar jadi sama dengan. P sama dengan. Tapi bila kita tukar jadi sama dengan, kena ada nilai K. Okay, nilai K ni adalah nilai yang kita nak cari. Okay, so kita masukkan maklumat yang dibagi. P8, Q25. Okay, so P8 sama dengan, okay, K punca kuasa Q, punca kuasa 25. Okay, so 8 sama dengan punca kuasa, 8 sama dengan K per punca kuasa 25 ialah 5. So 5 darab dengan 8 dapat 40. So K adalah 40. Masukkan nilai K 40 ni ke dalam K kat sini. Okay, masukkan. So nanti kita akan kamu akan dapat ni lah. Okay, tukarkan je K tu jadi 40. P sama dengan 40 per punca kuasa 2Q. Okay, jadi jawapannya adalah C. Okay, seterusnya soalan nombor 17. Dalam darjah 17, titik T ialah imej bagi titik S. Yang manakah antara pernyataan berikut menjelaskan transformasi yang betul? Okey, titik T ialah imej ya. Jadi titik S ni adalah dia punya objek. Okey, jadi apa-apa pergerakan akan bermula daripada objek dulu ya. Translasi negatif 26. Okey, jadi translasi ni kena bermula dengan objek. Okey, jadi objek dia adalah S. Negatif 26. Negatif 2 ke belakang. 1, 2. 6. 6 ke atas. 1, 2, 3. Okey, dah meraban ke atas. Okey, jadi dia tak pergi ke T. Jadi jawapan A salah. Okey. Seterusnya dia kata pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Okey, pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Garis lurus Y sama dengan X adalah yang ini ya. Dia berada pada asalan. Okey. Kemudian dia macam ni. Sorry, kejap eh. Okey, bolehlah tu. So, kalau dia pantulan, dia mesti kena jarak dia sama Mesti kena jarak dia sama. So, S ni kepada paksi pantulan satu kotak. So, pantulan dia mestilah satu kotak juga. Okey. Jadi, imejnya mestilah berada di sini. Okey, tapi T berada di bawah. Maksudnya, bukan pantulan. Okey, jawapan bagi B salah. Okey. Seterusnya dia kata, putaran 90 darjah pada putaran 90 darjah arah ikut jam pada asalan. Okey, putaran ni mungkin susah sikit nak buat, tapi kita skip dulu, kita tengok jawapan D. Jawapan D dia kata pembesaran dengan faktor skala 2 pada titik 31. Okey, pembesaran pada skala 2 pada titik 31. Kita tengok pun dah tahu salah sebab tengoklah objek S tu hanya satu titik kecil dan objek T juga hanyalah satu dot satu titik yang kecil. Jadi dia tak ada berlaku pembesaran kat situ lah. Tak ada apa-apa pembesaran yang berlaku di situ. Jadi bukan juga lah jawapannya. Kalau A salah, B salah, D salah, jawapannya mestilah C ya. Ini kita teknik menjawab lah tanpa kita perlu buat pun putaran tu. Tapi kalau kita nak buat pun boleh juga. Okey, dia kata putaran 90 darjah ikut jam pada asalan. So kalau nak buktikan jawapan kita betul ke tidak. Okey, pada asalan adalah pada 00 di sini.
Okay, so macam mana kita nak macam mana kita nak buat putaran, kita lukis dulu garisan. Okay, lukis garisan daripada objek ke pusat. Okay, agak-agak lah. Okay, objek ke pusat. Lepas tu kamu kena ambil pembaris yang separuh bulat tu. Pembaris yang separuh bulat tu kita letak di sini. Letakkan ikut arah jam. Okay, letakkanlah. Okay, letakkan. Kemudian kita pun tengoklah 90 darjah berada di mana. Kita pun ukur. Jadi 90 darjah kita ukur dia berada di sini. Dia lalu kat sini. Jadi ini adalah dia punya 90 darjah. Maksudnya betul lah dia adalah putaran. Jadi jawapannya adalah C. Okey, nanti kamu buatlah betul-betul ikutlah step-step ni. Kena adalah pembaris yang separuh bulatan ni bawa ke dalam exam. Okey, seterusnya soalan nombor 18. Semua yang berikut mempunyai nilai yang sama dengan cos 3018 kecuali, okey, jadi yang ni memang kena guna kalkulator lah. Kalau tak ada kalkulator memang kena tembak je lah. Okey, so kita kira dulu cos 3018. Cos 3018. So kamu akan dapat jawapan dia adalah kenapa syntax error? Sorry. 30, okey, tekan yang ni, kemudian 18, tekan lagi yang ini. Okey, baru tekan sama dengan, so akan dapat 0.8633. Okey, ialah 0.8633. So kita kena test lah, okey, satu-satu jawapan dia. Bermula dengan jawapan A. Dia kata cos 13018. Cos 13018. So kita akan dapat negatif 0.646. Jadi dah dapatlah jawapan dia. Okey, sebab dia tak sama dia bukan 0.8633. Jadi mestilah A jawapan dia kan. Terus dapat jawapan. Sebab dia nak yang kecuali kalau tak puas hati juga boleh check lah jawapan-jawapan yang lain tu. Contohnya jawapan nombor 2 tu, B tu, cos 329. Cos 329 42. Okey, so akan dapat 08633. Kita cuba pula jawapan C. Sin 59.7 dapat 0.8633. Bersama. Dan air sekali sin 120.3. So kita akan dapat juga jawapan 0.8633. Okey, jadi jawapannya memang terbukti adalah A. Seterusnya, diberi Y sama dengan negatif X kuasa N tambah C merupakan persamaan ubahan, tentukan nilai yang sesuai untuk N dan C. Okey, so dia ada bagi kita persamaan kat sini. Y sama dengan negatif XN tambah C ni, dia suruh kamu fikir apa yang sesuai untuk N dan C. Okey, so ubahan kita boleh tulis dia ubahan secara umum ubahan secara umum adalah Y sama dengan K X N. Okey, Y sama dengan K X N. K adalah nilai ubahan tu. Okey, dan N boleh jadi apa-apa sahaja nilai. Okey, N boleh jadi apa-apa sahaja nilai kecuali kosong. N tidak boleh kosong. Jadi jawapan C memang salah. Okey, jawapan C memang salah. Kemudian kita tahu dalam ubahan tak boleh ada tambah-tambah ke, tak boleh ada tolak. Dia hanya darab macam ni ataupun bahagi something lah kalau ada songsang. Tapi tidak ada tambah, tidak ada tolak. Tapi dalam ni dia buat juga ada tambah C. Dia nak juga kita letak tambah C ni. Sebenarnya tambah C tak boleh ada. Jadi nilai yang sesuai untuk C hanyalah kosong. Okey, ini tak boleh ada sebenarnya. Tak boleh ada tambah, tak boleh ada tolak. Jadi C kena kosong. Jawapannya adalah A lah. Okey. Kemudian soalan nombor 20, diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Kemudian tuliskan hubungan yang sesuai dengan simbol
ubahan lah. Tapi ini adalah soalan yang mudah je. Sebenarnya dia nak kelirukan kita saja dengan jadual yang diberi. Sebab soalan dia cuma tuliskan hubungan tuliskan hubungan yang sesuai dengan simbol ubahan. Dia kata T, okey, masa T berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Okey, jadi T berubah secara songsang secara songsang jadi 1/X. Itu sahaja. Jadi jawapannya adalah C. Okey.